والمؤمنين والمؤمنات والمعلمين والمعلمات الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يسر ولا تعسر Rabbi tammim bil khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan pujian bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini alhamdulillah kita dapat bangun untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kita dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita meneruskan kuliah subuh kita pada pagi ini insya-Allah, marilah sama-sama kita memulakan dengan kita bersalawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala sallallahu sallam alaihi sallallahu rabbuna ala nuril mubin ahmadal mustafa sayyidil mursalin sallallahu rabbuna ala nuril mubin ahmadal mustafa sayyidil mursalin sallallahu rabbuna ala nuril mubin ahmadal mustafa sayyidil mursalin sallallahu rabbuna ala nuril mubin ahmadal mustafa sayyidil mursalin sallallahu rabbuna ala nuril mubin ahmadal mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Muslimin dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sudah memasuki pada tahun yang baru Islam. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita untuk kita bertemu pada 10 Muharram. Hari ini adalah 10 Muharram. Maka disunatkan kita berpuasa. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berpuasa pada 10 Muharram, yang afdal 9 10. 9 Muharram, 10 Muharram. Kalau ambil 10, kena ambil 11. Barang siapa yang berpuasa Yaumul Ashura, maka dan mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala selama setahun.
Yaumul Arafah kita dapat 2 tahun. Yaumul Asyura kita dapat setahun. Ganjaran yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan di antara bulan Muharram, di antara 10 Muharram terdapatnya satu peristiwa yang bersejarah bagi umat Islam. Di antara 10 Muharram adalah hari bersejarah bagi umat Islam, iaitu berlakunya pertempuran Ahlul Bait, iaitu Ahli Bait Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dipimpin oleh Sayyidina Husain, yakni cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi cukup kasih dan yang Nabi cukup sayang, dengan tentera Yazid bin Muawiyah. Pertempuran di antara Ahlul Bait Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni Sayyidina Husain binti Ala, Sayyidina Husain cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak kepada Sayyidah Fatimah, dan Sayyidina Ali bertempur dengan tentera Yazid bin Muawiyah yang dipimpin oleh Ubaidullah ibnu Ziyad. Lawan dengan Ahli Bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka daripada peristiwa itu, daripada peristiwa 10 Muharram, maka syahidnya Sayyidina Husain, cucunda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang amat baginda kasih, yang amat baginda sayang. Begitu juga Ahli Bait Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain. Banyak Ahli Bait Nabi sallallahu alaihi wasallam yang meninggal, yang di dalam peristiwa tersebut. Al-Husain bin Ali bin Abi Talib, Abdullah bin Ali bin Abi Talib, Ja'far bin Ali bin Abi Talib. Banyak kerana habaq je di antara Ahli Bait, keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada kat 15 Ahli Bait Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara amalan-amalan di antara amalan-amalan yang dicadangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari Asyura, pada hari ini, amalan yang kita nak buat bukan kacau buat suara ya. Kita kadang-kadang kita ni adat lebih daripada ibadah. Adat lebih. Program buat Asyura tak ada masalah, nak kacau buat suara, tapi hak ibadah tu kita kena beratkan, iaitu kita berpuasa Yaumul Asyura. Dan di antaranya amalan yang dicadangkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari Asyura, iaitu berpuasa pada 10 Asyura. Afdal ialah berpuasa sebelumnya 9 Muharram atau selepasnya 11 Muharram, sebagai berbeza dengan orang Yahudi. Kelebihan puasa pada hari Asyura ialah akan diampunkan dosanya setahun yang lalu. Dan yang kedua, di antara amalan lagi Yaumul Asyura, berbelanja lebih pada ahli keluarga dia, bagi makan, belanja anak bini kita makan, ataupun sahabat-sahabat kita bagi makan. Kata ini juga boleh termasuk berbelanja untuk orang lain. Hari ni kita puasa, sekali lagi buka puasa je buang makan, sebab kita nak ambil barakah, kita nak ambil keberkatan dalam Yaumul Asyura. Kata Imam Sufyan Uyainah, aku telah beramal dengan sabdaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini selama 50 tahun dan terbukti ia sangat berkesan. Di antara pula amalan-amalan para alim ulama di dalam 10 Muharram ni. Di antara amalan-amalan alim ulama dalam Yaumul Asyura ini ialah yang pertama, mereka bersilaturrahim. Berkasih sayang. Dan yang kedua, yakni bersedekah. Sedekah dalam hari Asyura ni. Sedekah hari ni seumpama kita sedekah setahun. Sedekah hari ni seumpama kita sedekah setahun. Bagi makan bini seumpama kita bagi makan setahun. Hebat hebat. Bagi makan hari ni bini kita ni seumpama setahun bagi makan. Tak payah bagi makan dah. Kering dia. Bagi makan. Buatlah apa yang terbaik dalam Yaumul Asyura.
Dan yang ketiga, di antara amalan-amalan orang yang saleh, di antara amalan-amalan alim ulama, yakni menyapu tangan di atas kepala anak yatim. Macam kita tak nak yatim dah lah, balik lah. Nak yatim yang belum balik, menyapu tangan di atas kepala anak yatim. Seperti mana orang salafus salih mencari anak yatim pada hari Ashura untuk beramal dengan ini. Orang soleh, orang baik dia cari. Dia cari apa? Dia cari anak yatim. Di dalam kitab Kanzul Umal disebutkan cara menyapu anak yatim ialah daripada belakang ke depan. Dalam kitab Kanzul Umal maknanya sapu daripada belakang sampai naik atas kepala. Kalau kata anak sendiri daripada kepala sampai ke bawah. Cara kita sapu. Bacalah apa-apa doa macam selawat ke apa ke. Dan yang seterusnya di antara amalan lagi iaitu membaca suratul Ikhlas hari ini ni. Kalau boleh kita buat. Membaca suratul Ikhlas sebanyak 1000 kali. Rasa berat sikit lah 1000. Nah, suratul Ikhlas. Doa sama macam nak baca lah. Tapi dengar 1000 tu nampak gerun lah. Boleh, tak ada masalah. Waktu zuhur kita, waktu subuh ni kita buat 200. Waktu zuhur kita hayun 200. Waktu asar kita hayun 200. Hayun bagi cukup 1000. Kalau tak boleh buat 1000 pun, buatlah setakat mana yang mampu. Dan membaca suratul Ikhlas sebanyak 1000 kali. Al-Imam Al-Ajhuri mengatakan sesiapa yang membaca doa ini sebanyak 70 kali, siapa-siapa yang di kalangan di sini yang membaca doa ini, hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, hasbiyallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, 70 kali. Akan dipelihara dari segala kesulitan pada tahun tersebut. Tahun ni akan Allah Ta'ala jaga daripada kesulitan kita. Moga dapat berpuasa dan beramal pada hari Ashura ini, insya-Allah. Moga kita dapat beramal lah. Tak boleh beramal hak terang sahabat ni, hak sikit menjadi. Kalau tak boleh sikit-sikit. Tu ya. Muslimin dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pagi ni insya-Allah tadi sebagai permulaan. Insya-Allah pada pagi ni kita akan ambil satu kitab yang dikarang oleh Syekh Hisham Kamil, Dr. Hisham Kamil hafizullah taala mengenai dengan adab di dalam Islam. Kita sebagai orang Islam, kita sebagai orang yang mukmin, kita sebagai orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala mesti menitik beratkan mengenai dengan adab. Sebagaimana kata Syekh Hisham, Dr. Hisham Al-Kamil hafizallah taala, dia menyebut adab adalah pelengkap yang menyempurnakan setiap ibadat dan perbuatan. Itu adab. Adab juga adalah perihal akhlak orang yang mulia, akhlak para ulama. Berdoa agar dikurniakan adab seperti adab yang telah ditunjukkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan lagi Syekh Hisham kata, pelajarilah adab, belajarlah adab agar setiap ibadat dan amalan soleh kita ini menjadi sempurna. Barulah amal sembahyang kita, barulah puasa kita, barulah apa-apa setiap amal yang kita buat, barulah menjadi sempurna. Sebab dimulainya dengan kita beradab. Dan adab yang saya nak ambil pada pagi ini ada adab seseorang itu berdoa kepada Allah. Adab kita nak berdoa pada Allah. Adab kita nak minta pada Allah Subhanahu wa taala. Ada setengah orang berdoa tangan dia letak macam tu. Ada setengah orang angkat itu tak apa, agak letak itu. Sopa dengan minta, tak mau nak minta. Minta ini. Punya menyombong, berdoa. Sebab apa? As-salah ad-du'a. Apa itu salat? Salat itu ialah berdoa, doa ke Allah, minta ke Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, fad'ullaha mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Maka kata Nabi sallallahu alaihi, maka firman Allah Subhanahu wa taala, maka sembahlah Allah, fad'ullaha mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Maka sembahlah Allah dengan memurnikan ibadat kepadanya
Meskipun orang-orang kafir tidak menyukainya, walaupun orang kafir tak suka, tapi kena buat benda yang macam ni. Sebab kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a huwal ibadah. Ad-du'a huwal ibadah. Doa merupakan satu ibadah. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah sebagai satu ibadah. Seperti mana di antara adab-adabnya. Allahumma salli ala Muhammad. Seperti mana di antara adab-adabnya, yakni yang pertama, hendaklah yakin akan jawapan dan percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa kepada Allah, Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wahsyurna bil iman. Yakin bahawa kita minta ke Allah supaya kita ni hidup kita dalam penuh keimanan, mati kita ni pun mati dalam keadaan beriman kepada Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Minta ke Allah Subhanahu wa taala, akhirkan hidupku ya Allah dengan husnul khatimah. Kena yakin, moga-moga Allah Subhanahu, kena harap supaya Allah Subhanahu wa taala mematikan kita ini dalam keadaan husnul khatimah. Dan yang kedua, di antara adab-adab dia, di antara adab-adab berdoa yang kedua, daripada sunat-sunat ketika berdoa adalah didahului dengan bismillah dan bersalawat serta salam ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ke atas keluarga dan sahabat baginda. Begitu juga pada akhir doa. Awal-awal doa tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Awal-awal kali kita doa, yakni dengan kita memulakan dengan kita bersolawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Nak ambil keberkatan. Kalau kata zaman Nabi Musa alaihi salam, umatnya terus kepada Nabi Musa, ya Musa, kami nak macam ni, kami nak macam ni, kami nak macam ni, boleh tak hang minta dekat Tuhan hang? Tapi spesialnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terus berdoa dengan dimulakan dengan bersolawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala rasulillahil amin wa ala alihi washabbihi ajmain. Tutup pula wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Tutup dengan doa. Barang siapa yang memulakan doanya dengan bersolawat, tutupnya pula dengan bersolawat, nescaya Allah Subhanahu wa taala memakbulkan doanya dengan keberkatan kita memulakan dengan bersolawat pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kena banyak selawat kat Rasulullah supaya kita ni dapat syafaat daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi kita mula dengan 5 kali selawat, sekali tutup kita dengan 10 kali, dengan 5 kali selawat. Pagi ni selesai 10 selawat kita kat Rasulullah, pasti mendapat syafaat ku, kata Rasulullah. Nak duduk denganku, maka perbanyakkan lagi bersolawat kepadaku, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, dan di antara adab yang ketiga, yakni menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Kiblat kita. Macam mana miak semayang pun hadap kiblat. Nak semayang pun hadap kiblat, berdoa pun hadap kiblat, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang seterusnya, hendaklah orang yang berdoa dalam keadaan suci. Hendaklah orang yang hendak berdoa pada Allah Subhanahu wa taala itu mestilah dalam keadaan suci daripada hadas besar dan mestilah suci daripada hadas kecil. Dan yang kelima, bila nak berdoa pada Allah Subhanahu wa taala tidak perlu terburu-buru. Tak boleh kalut-kalut. Baca doa tu bagi sebiji-sebiji. Kata guru saya, baca doa tu bagi sebutir-sebutir dengar. Alhamdulillahirabbil alamin. Ni baca pun alhamdulillahirabbil alamin. Macam nak pergi peluku pula. Baca doa tu bagi detail. Baca doa tu bagi dengar sebutir-sebutir. Ni baca doa supaya minta kat kawan-kawan. Kita nak minta kat Allah Subhanahu wa taala dengan kita duduk iftirash. Berdoa pada Allah Subhanahu wa taala ni dengan kita duduk secara iftirash. Duduk seperti mana kita duduk dalam keadaan tahiyat awal, minta doa ke Allah. Penuh dengan pengharapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak terburu-buru. Apabila nak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak perlulah terburu-buru.
seperti mana sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyebut yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal yaqulu da'autu falam yustajab li. Kata Nabi, doa kalian diterima selagi mana kalian tidak terburu-buru dengan mengatakan aku telah berdoa tetapi tidak mustajab. Berdoa dalam keadaan terburu-buru. Sebab itulah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tolong kita nangis, tolong kita ni, bagi kita ada rasa keinsyapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, minta doa. Kalau bahasa Arab ni doa rasa kurang, doa dalam bahasa Melayu bohbi ya. Mungkin dalam bahasa Melayu kok kita faham, no? Boh dalam bahasa Melayu bagi kita faham. Bila kita faham, bila kita memahami makna, barulah kita akan ada rasa apa? Rasa isyah pada Allah Subhanahu wa taala, rasa nak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keenam, nah, di antara adab berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya yang keenam, mengangkat kedua belah tangan ketika berdoa. Angkat dua belah tangan. Kalau tangan ni kuduk, satu ni minta maaf. Ni angkat kedua belah tangan. Mengangkat kedua belah tangan ketika berdoa. Apabila engkau berdoa tentang kebaikan, maka jadikan telapak tanganmu menghadap ke belah kiblat. Apabila engkau berdoa tentang kebaikan, maka jadikan telapak tanganmu menghadap ke langit. Ni, menghadap ke langit. Telapak tangan ni minta ke Allah. Apabila kita minta kebaikan, Allahumma ahina bil iman wa amitna bil iman wa hasyurna bil iman. Tangan ni hadap ke belah langit. Adapun apabila engkau berdoa tentang keburukan, maka jadikan telapak tanganmu menghadap ke dadamu. Minta kalau kata. Adapun apabila engkau berdoa tentang keburukan, maka jadikan telapak tanganmu menghadap ke dadamu. Bila minta kebaikan, angkat tangan minta ke Allah. Kalau boleh tinggi tak apa, tidak masalah, minta ke Allah. Ni letak tang ni, letak tang paha macam ni. Amin. Nak amin pun amin. Minta ke Allah. Sebab yang kita memohon tu kepada Allah. Yang memberikan pertolongan itu pun adalah pada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketujuh, ikut SOP SOP. Ikut SOP ketujuh tak berhenti. Ikut SOP. Kalau tak ikut SOP tak boleh belajar ni, ikut SOP. Belum ni? No, tak apa, kita biar ni. Ikut SOP ni. Dan yang ketujuh. Dan di antara adab-adab yang ketujuh, yakni ambillah kesempatan terhadap waktu-waktu yang mustajab. Ambil kesempatan untuk kita nak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala pada waktu-waktu yang mustajab, pada waktu-waktu yang di mana dimakbulkan doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakni waktu sahur sebelum fajar. Tadi kita makan sok. Kan? Tadi makan sok. Ataupun sahur makanlah apa pun. Ada orang sahur dia makan kurma 3 biji tahan sampai ke petang. Ada orang tak tahan, dia nak kena hayun nasi ke. Ada orang dia balun ayam bersahur. Waktu sahur sebelum fajar, minta ke Allah, ya Allah, mintalah apa nak minta. Ya Allah, bagilah pasang doa ke apa bobi. Mana tahu kok makbul. Kok hak ayah-ayah tangin ibu-ibu dah. Tak ada apa. Nah, kokoklah tuan-tuan tangin apa-apa tangin pun minta ke Allah. Sebelum subuh tu hajatlah hati tu. Hajatlah hati tu, minta apa yang minta pada Allah. Insya-Allah waktu tu Allah Taala makbul. Ya Allah, bagilah keluarga aku ni keluarga yang bahagia. Kalmukkanlah hati isteriku ya Allah. Minta ke Allah. Insya-Allah waktu tu Allah Taala makbul. Dan ketika sengit berperang. Ni nak perang, nak cerita mana? Ketika mana sengit, ketika mana berperang. Minta ke Allah Taala, seperti mana dalam peperangan Badar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa pada Allah Taala dengan memenangkan Islam. Maka menang Islam di dalam pertempuran perang Badar. Dan yang seterusnya, ketika mana berdoa ketika turunnya hujan. Hujan lebat tu minta doa. Sebab hujan lebat tu hujan rahmat. Minta doa ke Allah Taala.
Dan yang seterusnya antara azan dan iqamat. Di antara azan dan iqamat. Seperti mana iqamat? Nah, seperti mana iqamat? Waktu iqamat ni kita dah bangkit waktu bila? Ada orang bangkit iqamat ni waktu tertentu saja. Maka ulama muktabar dia kata nak bangkit waktu iqamat ni ada 3. Yang pertama waktu bila? Yang pertama waktu Bilal bangkit tu, dia bangkit bersama dengan Bilal. Tu ulama muktabar yang sebut. Yang kedua waktu bila? Yang kedua waktu qad qamatis salat, qad qamatis salah. Mailah ayam bangkit mayang ni, lebih kurang macam tu lah. Maka dia pun bangkit. Yang ketiga, habis qamat dia bangkit. Tak ada masalah. Saya pergi tengah, tu dah aku abang dah macam ni. Tak sama. Sebelum kali dengan Bilal, waktu pun ketika qad qamatis salat ataupun selesai qamat boleh bangkit. 3 cara yang disebut oleh ulama muktabar. Dan yang seterusnya ketika mana Lailatul Qadar. Ketika mana Lailatul Qadar? Bila? Bulan Ramadan. Nak jumpa pula Ramadan tahun depan, tak tahulah hidup tak hidup Dan yang seterusnya bulan Ramadan dan ketika berbuka puasa. Bulan Ramadan ketika mana nak buka puasa tu, lagi setengah jam minta doa ke Allah Subhanahu Wa Taala. Bacalah sebelum tu baca hizib dulu ke, hizib Bahar, hizib Nawawi ke, minta doa ke Allah. Kalau dia minta doa pelik-pelik dengan darah-darah, pelan-pelan So anak-anak amin, anak-anak pun amin, mampu sungguh minta doa ke Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga waktu bila? Waktu ketika mana khatib duduk, ketika mana habis khutbah pertama, khatib duduk. Khatib duduk tu, waktu tu boleh baca doa. Mintalah doa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kata guru saya, dia kata apa? Waktu ketika mana lagi makbulnya berdoa? Ketika mana ayam berkokok. Takkan ayam kokok bukit tengah hari mau tak mau awal ketika mana ayam jantan berkokok. Mana awal-awal itu kita berdoa kepada Allah Taala. Dan yang seterusnya selepas setiap salat, wallahu a'lam, maka Allah Subhanahu Wa Taala yang lebih mengetahui. Lepas solat minta doa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam hari Jumaat ada waktu yang dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hari Jumaat tu ada waktu ketika mana doa apabila kita berdoa, waktu itu dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Maka beradablah kita dengan cara adab yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Selamat berpuasa kepada tuan-tuan yang berpuasa, yang tak berpuasa pun tak ada masalah. Nak ambil ganjaran berpuasa, tak mau ambil ganjaran tak payah puasa. Wallahu a'lam. Insya-Allah kita akan jumpa lagi jika diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang baik daripada Allah, maka yang buruknya semuanya daripada kelemahan diri saya sendiri. InsyaAllah di belakang tersebut saya letak tabung operasi Mahat Tahfidz Darul Ansar yang berada di Kulim. Kita insyaAllah untuk tahun depan kita ada pengambilan pelajar baru di Mahat Tahfidz Darul Ansar yang berumur 8 tahun sampailah 16 tahun. InsyaAllah siapa yang nak ni boleh ambil borang di Mahat Tahfidz Darul Ansar. Dan di dalam kereta saya insya-Allah saya ada bawa rempah seperti mana rempah ayam goreng, rempah masak hitam dan rempah ayam madu. Siapa-siapa yang nak membeli rempah tersebut boleh pergi ke kereta saya untuk nak buka puasa ke dengan masakan-masakan dia insya-Allah. Setiap rempah tersebut RM8. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup kembali dengan selawat kepada Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi sallallahu alaihi wasallam alaihi sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin sallallahu rabbuna
على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم